Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Tindakan tegas perlu diambil sekiranya wujud elemen disengajakan dalam isu logo kasut didakwa mirip kalimah Allah. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata pihaknya menyokong penuh tindakan PDRM menjalankan siasatan lanjut berhubung perkara itu. Beliau turut memberi peringatan tegas kepada syarikat Verge tersebut, Verns Holdings Sdn Bhd, agar sentiasa cakna dan memberi perhatian serius terhadap isu sensitif membabitkan agama serta kaum di negara ini. Pengasas dan pengarah urusan Verns, Datuk Seri Ng Chuan Ho, telah memohon maaf dan menjelaskan kepada JAKIM mengenai kedudukan sebenar isu berkenaan. Selain mengambil tindakan drastik menarik balik serta-merta produk terbabit dari lebih 70 cawangan Verns seluruh negara. Seluruh 1,145 pasang kasut berjenama dirampas bagi membantu siasatan berhubung laporan mengenai logo kasut yang dikatakan mirip kalimah Allah. Ketua Polis Negara Tan Sri Azharuddin Hussein berkata rampasan dibuat di Johor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kedah. Jabatan Siasatan Jedayah Bukit Aman akan berurusan dengan JAKIM untuk meneliti sama ada logo berkenaan menyerupai tulisan kalimah Allah atau sebaliknya. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat dalam media sosial melibatkan logo kasut mirip kalimah Allah itu diminta melaporkannya kepada pihak berkuasa termasuk PDRM. MCMC tidak teragak-agak mengambil tindakan sekiranya ada pihak cuba mengambil kesempatan atau meninggalkan komen melampaui batas yang boleh mencetuskan ketegangan kaum. Orang ramai diingatkan tidak memuat naik, berkongsi atau menyebarkan kandungan media sosial yang menyentuh sensitiviti 3R, agama, kaum dan raja. Orang ramai diseru tidak membuat sebarang tindakan atau kenyataan yang boleh mencetuskan polemik perkauman dan menggugat sensitiviti masyarakat. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Argo Dagang berkata walaupun pihaknya tiada kuasa atau peruntukan khas untuk mengambil tindakan, namun terus komited memantau isu perpaduan dan melaksana program intervensi. Stok fizikal beras negara sehingga kini sebanyak 1,096,964 tan metrik. Ini termasuk 290,000 tan metrik stok penimbal beras. Jumlah tersebut adalah stabil dan mampu menampung keperluan bagi tempoh 5.48 bulan. Sehubungan itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalan beras di pasaran mencukupi untuk keperluan rakyat Malaysia. Hanya satu kes kesalahan kawalan harga dilaporkan sejak skim harga maksimum musim perayaan Aidilfitri 2024 dilaksanakan 5 April lepas. Pengarah Seksyen Kawalan Harga dan Pencatutan Bahagian Penguat Kuasa KPDN Zubir Hamzah berkata ia hasil pemeriksaan yang dilaksanakan di 2,425 premis di seluruh negara. Setakat semalam membabitkan 42 premis di peringkat borong dan 2,383 di peringkat runcit. Mengenai bekalan barangan keperluan menjelang Aidilfitri, Zubir berkata pihaknya telah mengadakan perbincangan dengan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ini bagi memastikan bekalan mencukupi di pasaran pada harga berpatutan. Pengguna boleh membuat laporan dan menyalurkan aduan kepada pihak KPDN sekiranya mendapati kenaikan harga barangan yang dijual peniaga. Wang ihsan berjumlah 172.3 juta ringgit telah disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Terengganu minggu lalu. 58.6 juta ringgit lagi kepada Kelantan. Kenyataan Kementerian Kewangan memaklumkan pemberian itu bagi membiayai komitmen emolumen kerajaan negeri berkenaan. Sebarang baki yang wang ihsan akan tetap digunakan untuk projek atau program yang memberi manfaat rakyat negeri tersebut. Aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan Plus Menghala Utara masih lancar walaupun terdapat peningkatan kenderaan. Untuk mengetahui lebih lanjut bersama Aisyah Yatim di RNR Jejantas Sungai Buloh. Silakan Aisyah. Ya betul, saya masih berada di RNR Restoran Jejantas Sungai Buloh sejak pukul 3 petang tadi bagi meninjau keadaan di RNR ini. Begitu juga aliran trafik Lebuh Raya Plus menghala ke utara. Apa yang boleh saya kongsikan pada ketika ini, Otto, pengguna sudah mula membanjiri kawasan ini sejak pukul 6 petang tadi. Mungkin mahu berbuka puasa atau berehat ataupun solat. Bagi aliran trafik Lebuh Raya Plus menghala ke utara pula, berdasarkan pemerhatian saya, kenderaan mula meningkat namun keadaan masih
masih lagi terkawal dan lancar. Perkara ini mungkin disebabkan orang ramai sudah mula melakukan perjalanan pada hujung minggu yang lalu atau memilih untuk melakukan perjalanan pulang ke kampung pada esok hari, iaitu saat-saat akhirlah. Mungkin dan saya juga nak kongsikan juga perkembangan info dari Plus setakat pukul 7 petang tadi. Aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan dari Jalan Duta menghala ke Slim River, keadaan trafik lancar dan terkawal, namun agak perlahan di Hospital Sungai Buloh menghala Rawang Selatan. Saya ingin mengingatkan kepada anda juga yang ingin memulakan perjalanan pulang ke kampung sebentar lagi, berhati-hati di jalan raya dan memandu. Pastikan anda patuhi had laju yang ditetapkan. Saya kira itu saja perkembangan langsung yang dapat saya bawakan anda dari R&R Restoran Jejantas Sungai Buloh ini. Kita kembali semula ke studio. Silakan Otto. Terima kasih Aisyah. Di KLIA, lebih 156,000 penumpang dijangka pulang ke kampung halaman menggunakan mod pengangkutan udara hari ini. Ia melibatkan 1,035 penerbangan domestik dan antarabangsa. 500 penerbangan tambahan turut disediakan bagi menampung permintaan perjalanan bersempena Hari Raya Aidilfitri ini. Menurut Pengurus Besar Operasi Terminal 1 KLIA, Abdul Hasman Abdul Muhimin, pihaknya sentiasa bersiap siaga memastikan kelancaran operasi, khususnya dengan peningkatan jumlah penumpang pada musim perayaan ini. Op Selamat 22 bersempena Hari Raya Aidilfitri yang bermula hari ini hingga 13 April memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan kemalangan selain memastikan kelancaran aliran trafik sepanjang musim perayaan ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata pihaknya juga akan melakukan pemantauan dan kawalan aliran trafik di lokasi berisiko berlakunya kemalangan. Di Kelantan, selain menumpukan kepada usaha mengurangkan kadar kemalangan, fokus turut diberikan kepada usaha mengurangkan kes pecah rumah semasa musim perayaan. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, pihaknya juga akan menempatkan anggota trafik di 66 kawasan yang sering berlaku kemalangan, selain 30 kawasan yang kerap berlaku kesesakan kenderaan. Dijangkakan negeri itu akan menerima pertambahan lebih 3 kali ganda jumlah kenderaan memasuki Kelantan semasa cuti perayaan Aidilfitri ini. Ini pula mengenai langkah siap siaga untuk mengelak atau meminimumkan gangguan bekalan air yang tidak berjadual di Pulau Pinang semasa musim perayaan Aidilfitri. Sebanyak 13 lori tangki disediakan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Senin Berhad. Ini termasuk 3 lori tangki jumbo dengan kapasiti maksimum 40,000 liter. Ketua Pegawai Eksekutifnya, K. Matan berkata pihaknya telah memulakan pelan kontingensi bagi menangani penggunaan air yang tinggi melebihi 927 juta liter sehari sebelum dan semasa musim perayaan. Perbadanan Pengurusan Sisa Pembejal dan Pembersihan Awam SW Corp Negeri Sembilan memasang kamera litar tertutup CCTV di beberapa lokasi tumpuan laluan awam di negeri itu. Esko Pembangunan Kerajaan Tempatan Perumahan dan Pengangkutan Negeri Sembilan J. Arul Kumar memaklumkan langkah tersebut bagi memantau kegiatan membuang sampah merata-rata terutama semasa musim perayaan. Ini khususnya penggunaan jalan raya yang membuang sampah keluar dari kenderaan. Seperti tahun lalu, Perlis turut mengadakan solat sunat Aidilfitri di kawasan Tanah Lapang. Ia melibatkan kesemua 101 buah masjid di seluruh negeri dan diselaraskan bermula pukul 7.45 pagi hingga 8.15 pagi. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail bertitah jawatan kuasa karya bagaimanapun boleh mempertimbangkan penggunaan wang dalam masjid sekiranya terdapat keperluan. Ia bergantung kepada ruang dan bilangan jemaah yang hadir. Platform media sosial Meta dan TikTok komited terhadap isu berkaitan keselamatan dalam talian khususnya melibatkan kanak-kanak bawah 13 tahun. Komitmen itu hasil pertemuan Menteri Komunikasi Fahmi Fadil dengan wakil kedua-dua platform hari ini. Turut ditekankan aspek pemantauan kandungan berunsurkan jenayah, judi dalam talian, skam, berita palsu dan isu 3R. Dalam sesi tersebut juga pihaknya memaklumkan mengenai perancangan menambah baik undang-undang serta garis panduan operasi platform media sosial di Malaysia.
Kes tembak dua anggota APM di perairan Kunak semalam. Seorang daripada 3 suspek yang dipercayai terlibat dalam kes berkenaan telah dikenal pasti. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata siasatan masih diteruskan bagi mengenal pasti suspek lain. Beliau turut mengesahkan kes melibatkan rompakan laut terhadap warga negara yang mahu pulang ke Kunak dan Semporna Sabah. Pasukan Polis Marine telah diarah membuat rondaan dengan lebih kerap bagi memastikan ia tidak berulang. Mengenai kes lelaki Israel ditahan Mac lalu, Tan Sri Razaruddin memaklumkan lelaki itu dijangka dihadap ke mahkamah seawal minggu ini atau selepas sambutan Aidilfitri. Pada masa ini, siasatan dan pengumpulan maklumat masih giat dilakukan bagi mengetahui motif sebenar individu tersebut. Lelaki itu ditahan di sebuah hotel di Ibu Negara 27 Mac lalu bersama 6 pucuk pistol dan 200 butir peluru. 7 ahli sindiket pinjaman wang tanpa lesen Ahlong termasuk seorang wanita diberkas dalam beberapa serbuan di sekitar Johor Bahru sejak 28 Mac hingga semalam. Ketua Polis Johor CPM Kumar berkata kesemua suspek berusia antara 29 hingga 46 tahun itu diupah melakukan khianat dengan api, menyimbah cat dan mengugut mangsa. 7 telefon bimbit wang tunai RM2,300, sebuah komputer riba dan 2 kereta turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 436, Seksyen 435, Seksyen 427 dan Seksyen 507 Kanun Keseksaan serta Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua lelaki didenda RM8,000 setiap seorang selepas mengaku salah menyeludup 228 keratan karkas babi dari Thailand tahun lepas. Keputusan dibuat Majistret Anis Abu Hassan Syari di Mahkamah Majistret Setiu Terengganu. Mahkamah turut memerintahkan karkas babi seberat 9,120 kg bernilai lebih RM246,000 itu dilupuskan secara tanam. Kesalahan dilakukan di Kampung Pak Kancil Setiu pada 9 November tahun lalu. Di Kedah sindiket pengedaran dadah yang aktif di daerah Padang Terap tumpas. 9 individu ditahan dan dadah jenis syabu dianggarkan lebih 20 kg bernilai lebih RM733,000 dirampas. Turut dirampas 130 kg daun ketum. Ketua Polis Kedah Datuk Faisal Saleh berkata tangkapan dibuat dalam 2 serbuan berasingan di Kampung Lamdin Naka pada 4 April lalu dan 1 serbuan di sebuah stesen minyak di Kampung Padang Kerasak Naka 6 April lalu. Kesemua suspek ditahan reman selama 7 hari untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di Seksyen 319B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kadar pengangguran Februari kekal pada 3.3%, merekodkan bilangan pengangguran lebih rendah kepada 567,000 orang. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata kedudukan tenaga buruh kekal stabil selaras perkembangan aktiviti ekonomi semasa. Februari juga menyaksikan peningkatan bulan ke bulan bilangan tenaga buruh sebanyak 0.1% kepada 17.07 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh pula kekal pada 70.2%, sama seperti bulan sebelumnya. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair turut memaklumkan indeks pengeluaran perindustrian IPP meningkat 3.1% tahun ke tahun pada Februari 2024, didorong oleh momentum positif dalam kesemua sektor. Pertumbuhan sederhana itu berikutan pertumbuhan pengeluaran yang lebih perlahan dalam sektor pembuatan. Sektor itu berkembang 1.2% berbanding 3.7% pada Januari 2024. Pertumbuhan Pembebasan Palestin PLO berkabung dengan pemergian pejuang kemerdekaan Walid Daqqa yang meninggal dunia di penjara Israel hari ini. Setiausaha Agung Jawatan Kuasa Eksekutif PLO Hussein Al-Sheikh berkata Walid menjadi mangsa jenayah kecuaian perbuatan dan dasar kematian perlahan yang sengaja diamal Israel terhadap tahanan Palestin. Sejak 1986, Walid terus ditahan walaupun keadaan kesihatannya merosot. Sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.